Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi serta ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita membuka surah yang baru, iaitu surah Al-Anfal. Setelah pun kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyudahi surah sebelum ini, iaitu surah Al-A'raf, dan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat dan keberkatan masa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal, kata ulama dalam tafsir, iaitu suratun madaniyatun, merupakan surah Madinah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda berhijrah ke Madinah. Surah ini wahya 75 ayatan. Surah ini mempunyai 75 ayat. Dan secara umumnya surah ini terdapat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ataupun kebanyakan ayat dalam surah ini menyentuh berkenaan dengan peperangan Badar. Di awal surah, maka nama surah itu sendiri pun Al-Anfal, iaitu Al-Ghanimah. Al-Anfal jamak kepada An-Nafl, iaitu Al-Ghanimah, harta rampasan perang. Sebagaimana kita sedia maklum bahwasanya harta rampasan perang ini dia berkait dengan jihad. Bila ada jihad berlaku, dikurniakan oleh Allah dengan kemenangan, dan ada yang gugur syahid, diberi Allah dengan asyuhada, dengan syahid, dan ada yang menang dan membawa pulang harta rampasan perang. Dan ada ketikanya Allah Ta'ala mentakdirkan tentera Islam tewas, maka pada ketika itu walaupun tidak dikurniakan dengan harta rampasan perang, tapi dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat dan dalam sekalian, kita biasa juga dengan kalimah an-nawafil. Dia pakai sama juga, an-naflu, an-nawafil. Sebab itu asal makna kalimah an-naflu itu ialah tambahan. Jadi apabila Allah Ta'ala memberi nama harta rampasan perang itu dengan an-naflu, al-anfal, jadi menunjukkan bahawa harta rampasan itu bukan matlamat utama dalam peperangan. Dia hanyalah kurniaan Allah sambilan saja. Kalau ada, adalah. Kalau tidak ada, tidak ada. Tujuan berperang itu sebenarnya adalah untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, yakni agama Allah Ta'ala. Itu tujuan berperang sebenar. Sebagaimana satu hadis, apabila ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan beberapa orang yang hadir berperang dengan niat masing-masing, rajulun yuqatilu syaja'an, ada orang yang hadir berperang kerana dia memang berani, dan rajulun yuqatilu syuja'an, dia seorang yang berani, wa rajulun yuqatilu syaja'an hamiyatan, ada yang perang kerana dia semangat, dia sentiasa dipanggil dan dibakar semangatnya, semangat bangsa dan semangat tanah air dan sebagainya. Dan ada yang berperang ria'an, kerana riak, kerana nak menunjuk kehebatan dan sebagainya. Ayyuhum fi sabilillah,
mana satu daripada yang berperang ini dengan niat-niat tadi ini yang dimaksud oleh Allah dengan peperangan di jalan Allah sabilillah. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala sentiasa sebut orang beriman ni alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang beriman mereka akan berperang di jalan Allah. Lalu Nabi tidak menyebut mana-mana satu, sebaliknya Nabi sebut satu jawapan yang umum yang menjelaskan maksud sabilillah, iaitu kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah, yakni agama Allah sebagai agama yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan perang ini adalah untuk meninggikan kalimah Allah, bukan untuk rampasan perang. Jadi sebab itu hatta rampasan perang itu disebut Al-Anfal. Al-Anfal ini sama juga dengan sembahyang kita. Sembahyang fardu disebut dengan Al-Faraid, As-Salawat Al-Mafruḍah, sembahyang fardu. Tapi sembahyang sunat ini disebut An-Nawafil, An-Nafilah, iaitu tambahan. Salat-salat An-Nawafil iaitu sembahyang tambahan. Jadi kalimah An-Nafilah itu beri makna Az-Zawaid, Az-Zaid atau Az-Zawaid, salat-salat yang tambahan, yang mana fungsinya untuk menambahkan pahala ataupun untuk menampung kekurangan yang ada pada salat fardu. Jadi begitu juga antara rampasan perang ini jangan kamu jadikan sebagai keutamaan dalam hidup, sebaliknya itu adalah kurniaan Allah, tambahan saja, kerana kamu dijanjikan Allah dengan pahala di akhirat. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita sebut tadi, bahwasanya surah ini berkait dengan peperangan Badar. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, anil anfal, tentang al-anfal. Al-anfal iaitu harta rampasan perang. Dalam bahasa Arab yang lain disebut juga dengan al-ghanaim ataupun al-ghanimah. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah ya Muhammad, yakni oleh kerana mereka bertanya, yakni mereka ini siapa? Orang-orang beriman, orang-orang yang beriman. Mereka bertanya bagaimana tentang harta rampasan perang, bagaimana pembahagian dia. Lalu katakanlah kepada mereka ya Muhammad, qulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu cara menentukan pembahagiannya lillahi war rasul, terserah kepada Allah dan Rasulullah. Tak payah nak berebut, tak payah. Kerana ini dalam tafsir tuan-tuan sekalian, ayat ini dia adalah latar belakang dia, disebut dengan asbabun nuzul, sababun nuzul. Dalam ilmu tafsir ini atau ilmu Quran ini, dia ada satu cabang ilmu namanya ilmu asbabun nuzul. Dan ada alim ulama yang mengarang kitab yang khusus, yang di antaranya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Nuqul, dalam tafsir Ibn Katsir, dalam tafsir At-Tabari dan sebagainya. Ayat-ayat yang ada latar belakang kisah ini maka akan dibawa latar belakang kisah di sebalik ayat itu disebut dengan sababun nuzul, sebab turun ayat. Jadi kata ulama, ayat ini Allah Ta'ala turunkan kerana berlaku sedikit dipanggil perbincangan di antara sahabat-sahabat Nabi, di antara para sahabat berhubung dengan harta rampasan perang. Ini macam mana nanti? Di mana dalam sebagai contohnya tuan-tuan sekalian, dalam hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Al-Baihaqi, Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan, lamma kana yaum Badr, tak kala pada hari peperangan Badar. Ini cerita Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW, Nabi berkata, Nabi bersabda, man qatala qatilan falahu kadha. Barang siapa yang membunuh seorang musuh, mana sekian-sekian, falahu kadha, maka untuknya sekian-sekian. Fa ammal masyikhatu fa thabatu tahta rayah.
Wa amma syuban fatasara'u ila al-qatl wal ghanaim. Wa qalat al-masyikhatu lisyuban asyrikuna ma'akum fa inna kunna lakum ridan fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kisah ini berlaku, kata Ibnu Abbas, pertikaian di antara orang tua dan juga orang muda. Yang hadir perang ni ada yang tua, ada yang muda. Yang muda ni dia kuat. Dia kuat. Dan Nabi keluarkan statement, barang siapa yang membunuh seseorang dalam peperangan, mana musuh bunuh musuh, maka untuknya sekian-sekian. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tua-tua ni yang agak orang panggil apa, lemah ini, maka dia risaulah. Dia takut nanti dia tak berjaya membunuh siapa-siapa, dia tak ada lah hantaran pesan perang tu untuk dia. Yang syuban ni, yang kuat ini, yang muda-muda ini, maka dia seronok. Maka berlakulah fakhtasamu, maka berlaku pertikaian. Kerana apabila al-masyikhah, mana orang tua ni, tentera-tentera yang agak berumur ni, yang tua ni, maka kata kepada yang muda-muda, kita kongsi sama lah. Kongsi sama. Itu peringkat awalnya begitu, sebelum Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Lalu bila mereka fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku pertikaian itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Wahai Muhammad, bagi tahu mereka bahwasanya Al-Anfal ini, harta rampasan perang itu akan ditentukan oleh Allah dan juga Rasul. Jadi tak payah bergaduh. Dan selepas ini Allah Ta'ala akan sebut perintah fasli wa aslu zata bainikum. Dan perbaikilah hubungan sesama kamu. Jadi jangan harta itu menjadi faktor kamu bergaduh di antara satu sama lain. Faqasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim bainahum bisawiyah. Maka Rasulullah membahagikan harta rampasan perang itu di antara tentera-tentera dengan pembahagian yang sama, iaitu setelah ditolak pembahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu 1/5. Jadi 4/5 lah yang akan dibahagikan harta rampasan perang itu sesama tentera, dan 1/5 Allah Ta'ala tentukan bahagian berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi itulah tuan-tuan sekalian sejarah ataupun kisah di sebalik ayat ini. Yasalunaka 'anil anfal, mereka bertanya kamu wahai Muhammad, bagaimana pembahagian harta rampasan perang? Qulil anfal lillahi wa rasul. Jawab pada mereka wahai Muhammad, harta rampasan perang itu pembahagiannya itu terserah kepada ketetapan Allah dan juga Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Oleh demikian bertakwalah kamu kepada Allah. Yakni kamu kena patuh. Kerana takwa ini al-imtithal bi awamirillah wa ijtinabu an-nawahihi. Jadi itu takwa tuan-tuan sekalian. Sebagaimana lalu diperingatkan oleh khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ia sebab tu tuan-tuan sekalian, rukun khutbah ni, kalau khatib dia tak sebut takwa, tidak ajak kepada bertakwa walaupun panjang berjela khutbahnya, para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i kata tak sah khutbah. Yang dia kena mana takwa yang salah satu di rukun khutbah. Kok mana pun kena ajak makmum pada takwa Allah Ta'ala. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, kena lena pun lena lepas tu. Ni tak dan khatib kata ittaqullah, lena siap dah. Letih pun. Maknanya sebab takwa ni sangat penting, sehingga kalangan ulama menyatakan dia rukun. Macam tu dah sembahyang tak baca Fatihah, tak rokok, sujud, tak sah sembahyang. Begitulah juga khatib, kalau dia terlupa untuk mengajak makmum kepada takwa, walaupun dia ceramah dia tu panjang, macam Arab khutbah tu sekian panjang, tapi kalau dia lupa mengajak kepada takwa, maka khutbahnya tidak lengkap, tidak memenuhi rukun. Jadi itulah di sini Allah Ta'ala sebut fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mematuhi perintah Allah, termasuk perintah yang berkait dengan ketetapan harta rampasan perang ini. Wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah, aslih, islah,
zata bainikum, hubungan di antara kamu. Jangan bagi renggang, jangan bagi dia panggil apa, hubungan zata bainikum, hubungan sesama kita ni jangan bagi ada yang merosakkan dia, termasuk pertikaian-pertikaian berkenaan dengan harta rampasan perang. Dan inilah yang dipesan oleh Nabi, dan di mana Nabi SAW menyebutkan yang bahawa pada akhir zaman nanti umat Islam ini ramai, kata ramai, seperti dipanggil tapi ramai diratah oleh musuh sebagaimana musuh meratah makanan dalam talam. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillati, adakah kerana mereka sedikit pada ketika itu? Kerana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka pengalaman mereka umat Islam ini disiksa oleh orang kafir ketika mana sedikit, iaitu di Mekah, waktu sedikit. Tapi ketika di Madinah, orang Islam kuat, mereka tidak boleh ditewaskan oleh musuh. Jadi sebab itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kerana mereka kita ni orang Islam kembali sikit pada zaman itu, sehingga mereka dikerumuni oleh musuh, dan musuh meratah mereka, melahap mereka seumpama melahap makan dalam talam. Lalu para sahabat kata, tidak, mereka banyak seumpama dipanggil narusa isail, dipanggil, dan seumpama buih-buih, dipanggil buih ketika banjir. Buih ni tuan-tuan sekalian, waktu banjir kita tengoklah air turun menimpa, jadi akan menimbulkan dipanggil buih yang banyak. Jadi begitulah. Tapi mereka ini walaupun banyak macam buih tadilah, macam dipanggil macam buih-buih tadi. Buih ini dia akan pecah. Dia tak kekal lama, dia tidak kuat, tidak kukuh. Lalu mereka, para sahabat, menimbulkan kejutan. Tertimbul kejutanlah hati mereka. Kalau dah banyak, kenapa diratah oleh musuh? Lalu Nabi kata, asabahunul wahan, kerana mereka ditimpa dengan penyakit wahan. Lalu ditafsir oleh Nabi, iaitu hubbud dunya wa karahatul maut. Dan mereka cintakan dunia, penyakit cintakan dunia, dan juga kerana bencikan kepada kematian. Itu sehingga mereka tidak sayang pada agama, dan juga dan takut untuk berjihad. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kena berhati-hati dengan masalah harta. Harta itulah yang menjadi faktor umat Islam bergaduh. Dan di sini pun Allah Ta'ala sebut, kalau Allah tidak turunkan ayat ini, mungkin berlaku kegaduhan itu. Maka sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat mengatur pembahagian harta pusaka, dan pada masa sama Allah memberi arahan supaya bukan saja arahan ketetapan Allah pembahagian harta pusaka itu diikuti, bahkan dalam celah-celah itu Allah Subhanahu Wa Taala menekankan bahwasanya kamu mesti berbaik-baik di antara sama kamu, jangan ada apapun yang boleh merosakkan hubungan sesama kamu. Wa ati'u Allah wa rasulah, dan bertakwa dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika betul kamu orang-orang beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini kita dapat faham bahwasanya iman ini dia bukan sekadar pengakuan dengan lidah, yakin dengan hati, tapi iman ini juga, jadi sebagaimana Allah Ta'ala sebut, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, mesti ada 3 ayat ini. Dan selepas ini akan dibawa lagi selepas ini, ayat selepas ini. Dalam ayat ini 3 tanda orang beriman: takwa, menjaga hubungan sama-sama sendiri, dan yang ketiganya taat kepada Allah dan juga Rasul. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalaulah kita ini hubungan dengan Allah Ta'ala baik, tapi sama-sama kita tak baik, dan zaman hari ini tuan-tuan sekalian kita tengok, dan sama-sama orang Islam atas alasan menegakkan hujah, maka keluarlah kata-kataan yang tak elok daripada mulutnya, mencaci maki dan sebagainya, yang maknanya menghina saudara sendiri berlebihan. Itu menjelaskan bahawasanya dia sebenarnya bukan pertahankan agama, tidak. Dia mempertahankan, dia panggil diri dia sendiri. Kalau dia pertahankan agama, dia tidak akan begitu. Karena orang beriman ni salah satu daripadanya, kata Allah, ialah
wa aslihu zata bainikum, menjaga hubungan sesama sendiri. Innamal mu'minuna alladhi, sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah, alladzina idza dzukirallah, yakni orang yang sempurna iman. Bukan makna kalau tidak ada sifat-sifat dia jadi kafir, tidak. Iman ni ada dua jenis. Yang satu iman yang kita kata lawan kepada kufur, dan satu lagi iman lawan kepada fasik, iaitu kesempurnaan iman. Sebab itu para ulama mentafsirkan di sini, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yakni yang sempurna iman dia. Alladzina idza dzukirallahu, ialah mereka yang apabila disebut Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, zukirallah, disebut Allah, disebut Allah Ta'ala. Ini kita boleh faham dengan beberapa ni lah. Bila disebut Allah Ta'ala itu sendiri, nama Allah Ta'ala itu sendiri pun boleh masuk juga dalam pengertian zikirallah, ataupun disebut sifat-sifat Allah kepada dia. Dalam Quran ni banyak menyebutkan Allah Maha mengetahui, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha penyayang, Maha pengasih, Maha penyayang, Allah Ta'ala itu Maha perkasa dan sebagainya. Bila sebut saja nama-nama Allah, ke sifat-sifat Allah, dan begitu juga ataupun disebut kejadian-kejadian Allah, sebagaimana Allah Ta'ala suruh kita perhatikan langit, bumi, unta, lautan, daratan dan sebagainya. Wajilat qulubuhum, akan gementarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum, gementar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, ayat Al-Quran, zadathum imana, akan bertambahlah iman mereka. Zadathum imana, ayat itu akan menambahkan kepada mereka. Tambah apa itu? Kata Allah, imanan, akan bertambah yakin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah, mereka bertawakal. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berarti ketiga-tiga ini berkait dengan hati. Wajilat qulubuhum, gementar berkait dengan hati. Dalam bahasa lain kita sebut al-khauf. Al-khauf makna takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dalam surah Banu Sulaim. Dan bagi orang yang takut akan saat dia akan berdiri di hadapan Tuhannya nanti, dia akan dikurniakan dengan syurga. Jannatani, bukan satu syurga kata Allah, jannatani, dua syurga. Ini dua taman dalam syurga. Setiap daripada kita ni akan dapat bukan satu taman dalam syurga, beberapa taman dalam syurga kita akan dikurniakan. Sebagian mufassir mentafsirkan kenapa dikurniakan dua tidak satu. Karena kita ini secara jumlatan, secara umumnya, kita ni berdepan dengan dua perintah Allah. Yang pertama perintah buat semayang, puasa, haji dan sebagainya. Yang satu lagi adalah perintah jangan buat. Jangan buat, dia panggil larangan, dia panggil. Jadi ada dua perintah. Jadi sebab itu dikurniakan dua taman dalam syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama Allah Ta'ala sebut orang beriman ini, dia sentiasa dalam hatinya itu sentiasa hadir perasaan gerun dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan perasaan gerun itulah dia dikurniakan dengan syurga oleh Allah. Pentingnya perasaan gerun ini menjadi benteng kita untuk kita terjebak dengan maksiat kepada Allah. Terutama sekali apabila kita berada berseorangan, orang tak nampak kita. Jadi dengan perasaan takut pada Allah Ta'ala inilah, maka kita tahu bahasanya Allah Ta'ala ini dia maha melihat dan Allah maha merhatikan. Kemudian yang keduanya, bertambah iman. Iman ni pun hati juga. Kerana iman ini at-tasdiq bil qalbi, yakin dengan hati. Itu aslul iman. Asas iman itu ialah keyakinan dalam hati kita. Dan keyakinan dalam hati ini berdasarkan ayat ini, tuan-tuan sekalian, dan juga apa yang Imam Bukhari sebut. Kata Imam Bukhari, dia
bertemu dengan 1000 orang guru. Maknanya dia mengambil hadis, dia bertemu dengan, dia panggil perawi-perawi guru-guru dia. Semuanya menyebutkan dan semuanya mengiktikadkan al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Iman ini bertambah. Macam mana iman itu akan bertambah? Di antaranya Allah Ta'ala sebut di sini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka, yakni orang beriman yang sebenar-benar ini, bila dibaca ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, akan bertambah iman mereka. Dan bertambah iman mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni kena rajin baca Quran. Rajin baca Quran, rajin tadabbur Quran, kerana itu dia akan menambahkan iman kita. Di samping kata ulama, secara umumnya apa saja ketaatan, semua ketaatan yang kita lakukan akan menambahkan iman. Terutama sekali sembahyang, terutama sekali salat dan Rasulullah akan menambahkan iman kita. Yang ketiganya Allah Ta'ala sebut, dan mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal pun hati juga. Tawakal juga kerja hati. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada orang dia silap faham tawakal. Dia kata kita ni kan tak buat apa-apa pun, kalau Allah Ta'ala nak bagi rezeki, dia bagi. Maka timbullah satu pepatah. Macam mana tuan sekalian? Ulat dalam batu pun macam mana bunyi dia? Ulat dalam batu pun ada makan. Tak sedap tu, ada perumpamaan dia tu. Itu tuan-tuan sekalian. Jadi dia duduk rumah, tapi dia pandai pula minta dekat orang. Kalau dia duduk di rumah, duduk memang tawakal situ, duduk di rumah, tak apalah. Bila dia lapar, dia minta dekat orang. Itu tuan-tuan sekalian, tawakal ni ialah al-i'timad 'ala Allah ba'da akhzi bil asbab al-zahirah. Itu kata ulama. Maksud tawakal itu ialah bersandar kepada Allah, yakni hati bersandar kepada Allah setelah melakukan sebab-sebab yang zahir. Sebab itu Allah Ta'ala lanjutkan selepas ini, tuan-tuan sekalian, dari segi bila kita nak masuk dalam syurga sendiri pun, di samping kita bertawakal, maka Allah Ta'ala suruh alladzina yuqimunas salat, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Jadi nak masuk syurga sendiri pun kena sembahyang, kena infak, kena sedekah. Tak boleh kita kata kalau Allah Ta'ala nak kita ni syurga, dia bagi syurga walaupun tak sembahyang. Tapi kalau dia nak masukkan kita dalam neraka, dia akan masukkan kita walaupun sembahyang. Kita tanya dia, siapa habaq macam tu? Dia kata dah tawakal. Allah Ta'ala sebut tawakal begitu kan? Allah Ta'ala sebut, dia suruh kita bertawakal. Orang beriman sentiasa bertawakal kepada Allah. Tapi pada masa yang sama, mereka sembahyang, mereka infak. Maksudnya dari segi akhirat, nak masuk syurga, mesti menjaga salat dan juga menginfakkan nafkah, memberi nafkah. Jadi tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, jadi tawakal ini ialah kita berusaha dengan melakukan sebab, musabab, yang telah diikat oleh Allah dengan musabab, dan kita pun selalu sebut sebab musabab. Sebab itu adalah faktor yang membawa kepada musabab, itu adalah akibat. Contoh kita kata musabab itu syurga. Syurga itu musabab, natijah. Ada orang yang natijahnya, keputusan dia hujung syurga. Ada yang keputusan dia neraka. Dan di samping musabab itu Allah Ta'ala letakkan sebab-sebab. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, di antara sebab yang berakhir kepada syurga ialah menuntut ilmu. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk mencari dalam perjalanan dia itu satu ilmu, sahalallahu bihi tariqan ila jannah,
nescaya Allah akan memudahkan dengan usaha dia berjalan itu, nasallallahu bi tariqil jannah, Allah akan mudahkan jalannya untuk ke syurga. Tuan-tuan parti tengok. Maknanya menuntut ilmu ini dia jalan kepada syurga. Setiap kamu, kata Nabi SAW, akan melihat Allah Ta'ala. Allah akan mengangkat tabir di hadapan dia. Allah Ta'ala wujud, sekarang ni pun wujud dia, tapi dia tidak izinkan lagi hamba-hamba dia yang berada di atas muka dunia ini untuk melihat dia, dan dia izinkan di akhirat nanti hamba-hamba yang beriman akan melihat Allah. Dan itulah nikmat yang paling besar. Dan ini pesan, kalaulah kamu dapat berusaha untuk memelihara dua salat, iaitu salat asar dan juga salat subuh, jagalah, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Jadi kerana dua sembahyang ni adalah sembahyang yang paling susah untuk dijaga. Kalau tuan-tuan boleh jaga jamaah dua sembahyang ini, yang lain-lain itu insya-Allah senang. Salat subuh dan juga salat asar Nabi sebut. Dan Nabi sebut hadis ini, jaga sembahyang, dua sembahyang ini, setelah Nabi sebut melihat Allah Ta'ala. Jadi para ulama menyimpulkan bahawa di antara orang yang menjadi asbab untuk kita dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti ialah sembahyang, menjaga salat. Hari ini kita menghadap Allah, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi kita melihat dia dan memandang kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Ta'ala menyebutkan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah, yakni ahli syurga pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu, yakni hari kiamat atau hari akhirat, nadhiratun. Nadhirah ni berseri-seri, dipanggil bercahaya, berseri-seri, gembira. Sebab apa gembira? Ila rabbiha nazirah, kerana kepada Tuhannya wajah-wajah itu naziratun, memandang. Jadi tuan-tuan dan puan, mana semua tu ada sebab musabab. Kalau nak musabab, mesti lakukan sebab. Tapi kita sedia maklumlah tuan-tuan sekalian, dan sebagaimana Nabi SAW sendiri menyebutkan bahwasanya yang semuanya itu berlaku dengan hidayah, dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita disuruh pula oleh Allah untuk sentiasa memohon hidayah Allah dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi tuan-tuan sekalian, tiga yang berkait dengan hati ni, nak jadi orang beriman sungguh-sungguh ni, yang berkait dengan hati ni tiga. Yang pertama sekali, takut pada Allah. Yang kedua, hendaklah iman dalam hati itu sentiasa disemai, disuburkan, sentiasa ditambah. Di antaranya dengan banyak baca Quran. Dan yang ketiganya, hidup atas muka dunia ini, walaupun kita berusaha dan sebagainya, tapi hendaklah kuat hati kita itu dan bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu dari segi hati. Dari segi zahir pula apa dia? Alladzina yuqimuna shalah. Dia itu orang-orang yang mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkannya. Jadi tuan-tuan sekalian, bahasa Melayu kalau sebut infak ini, yunfiqun, sama juga dalam surah awal suratul Baqarah Allah Ta'ala sebut juga infak ini. Selalu yang tergambar dalam pada kepala kita ni sebut infak ini, iaitulah derma lah. Derma dia punya kebajikan, infak. Tapi dalam tafsiran para ulama, infak ini dia merangkumi semua perbelanjaan yang diredai oleh Allah. Dan kita sedia maklum tuan-tuan sekalian, apa saja yang Allah Ta'ala perintah, mesti ranking mula-mula sekali yang fardu dulu, setelah itu sunat. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, termasuk dalam pengertian infak ini, bukan sedekah tuan-tuan bagi pada orang itu, tidak. Termasuk nafkah yang wajib tuan-tuan berikan untuk menyarai keluarga. Itu juga masuk dalam pengertian. Itu wajib tuan-tuan sekalian. Dan tak boleh kita infak dalam keadaan kewajipan belum kita tunaikan. Oleh sebab itu dalam hadis, tuan-tuan sendiri pun biasa
dengar hadis ni, insya-Allah Nabi kata apa? Masalah nafkah. Ibda' bi nafsik. Mula dengan diri kamu dulu. Mana nafkahkan, infak pada diri sendiri dulu. Summa biman ibda' bi nafsik, kemudian nafkahkan, infakkan kepada orang yang kamu sarai. Orang yang kamu sarai. Setelah itu kepada orang yang di depan kamu, kanan kamu, kiri kamu, barulah kepada orang lain. Dan bila nak sedekah lain daripada diri kita, nak infak lain daripada diri kita dan keluarga, kena parti juga. Ada setengah daripada kita dia langkau pergi dekat jauh. Tidak, tuan-tuan sekalian. Kena mula dengan zawil qurba dulu. Kaum kerabat dulu. Kaum kerabat bukan tinggal serumah dia panggil. Abang kita yang miskin, pak penakan kita yang miskin, sepupu kita yang miskin. Sebab tu baru pergi kepada yang lain-lain. Apa dalilnya, tuan-tuan sekalian? Dalilnya di antaranya Allah Ta'ala sendiri pun sebut dalam Quran, wa atidhal qurba haqqahu. Berilah kepada orang yang punya hubungan kerabatan yang kamu itu akan haknya. Setelah tu baru Allah Ta'ala sebut miskin dan juga yatim dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, di sana Allah Ta'ala dalam surah apa, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala sebut, dan berilah. Dan sebelum itu Allah Ta'ala suruh buat baik pada ibu bapa. Sebelum wa'atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil, berilah kepada kaum kerabat akan haknya, dan juga kepada fakir miskin, dan juga kepada ibn as-sabil, orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Dan dalam ayat-ayat lain pula Allah Ta'ala sebut anak yatim, Allah Ta'ala sebut, dan berbagai lagi lah, tuan-tuan sekalian, orang yang memerlukan. Dan sebelum memberi pada zawil qurba itu, sebelum itu Allah Ta'ala suruh buat baik pada ibu bapa. Jadi kena ikut begitu. Dan dalam hadis pula Nabi SAW menyebutkan as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun, sedekah kamu kepada orang fakir miskin adalah sedekah, dan sedekah kamu kepada fakir miskin keluarga yang ada hubungan kekeluargaan dengan kamu, kata Nabi, sedekah dan juga silaturahim. Jadi sebab itu bila tuan-tuan ada contoh, tuan-tuan ada duit RM1,000, kita kata, kemudian belanja untuk diri sendiri, kemudian belanja untuk keluarga, anak, isteri dan sebagainya, dan selepas itu tuan-tuan nak sedekah lah, kena tengok dulu dalam keluarga. Abang dipanggil, adik kita, pak menakan kita, sepupu dan sebagainya, ada yang miskin-miskin. Rupanya ada. Dia dulu sebelum tuan pergi kepada yang lain-lain. Kemudian jiran. Jiran pun kena tengok juga. Jiran pun ada hak dia sendiri. Jangan tuan-tuan keluar kampung, keluar Korea, padahal dalam Korea pun ada orang masih miskin dan sebagainya. Jadi begitulah, tuan-tuan sekalian, kita ini, Al-Allamah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata dalam satu tulisan yang dia sebut, dia kata, kita nak beribadat ini mesti kita tanya apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Bukan beribadat dengan apa yang kita nak buat untuk dia. Sebab dipanggil kita dengan Tuhan, tuan-tuan sekalian, Allah SWT ni adalah, dipanggil, dia ibarat bukan saja Tuhan, dia pemilik kita, dia Tuhan kita, dialah yang akan menyelamat kita, dialah, kalau kita sebut dalam Quran sebut wali, dia panggil innama awliya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni maknanya wali, dia panggil. Jadi bila kita ada Tuhan tu, sebagai contoh, kita ada Tuhan dan tuan-tuan sekalian, kita nak buat ikut Tuhan kita suruh ke, ataupun kita buat ikut yang kita nak buat. Sebagai contoh, tak payah ambil Tuhan lah, Tuhan ni tuan-tuan pun tak digambar sebab dah tak ada dalam mana hamba lah. Ambil majikan tuan-tuan sekalian. Kita kerja dengan seorang, kita pergi pejabat, dia tulis satu nota pada kita, letak atas meja kita, kerja yang kita kena buat hari ini. Pada hari ini kamu kena susun fail di RAW. Okay. Yang tu dia tulis keutamaan dia. Kita masuk pejabat, tuan-tuan sekalian, tengok sampah banyak
Depan pejabat pun ada sampah, atas lantai pejabat pun ada sampah. Tuan-tuan pun buat yang tu. Tapi tuan kita, majikan kita tulis tadi susun fail. Sapu sampah ni baik ke tak baik? Baik, tuan-tuan sekalian. Lagi berat daripada susun fail tadi. Tapi bila tuan kita mai pejabat, dia mai dia masuk pejabat, dia tengok fail tak tersusun. Agak-agak dia nak kata apa dekat kita? Boleh tak kita nak kata bos, saya walaupun saya tak susun fail, bos tak tengok kalau saya sapu sampah habis semua tu. Bergaduh pula kita dengan tuan kita. Tuan-tuan sekalian, dia mungkin memerlukan, mungkin tetamu datang, tetamu nak datang pukul 11 contohnya, nak masuk dalam pejabat dia. Dia ada sebab yang tertentu. Sebab dia majikan kita, pejabat-pejabat dia. Maka begitu juga tuan-tuan sekalian. Kalau nak kira kita, memanglah kita semua benda baik. Zikir itu begini-begini baik tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita berada pada waktu duha, mana-mana zikir ke, mana-mana ibadah ke, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh lawan sembahyang duha. Sebab waktu tu adalah waktu duha. Dia ada ibadat duha. Bila masuk fardu, solat fardu, tak akan ada yang boleh lawan fardu pada ketika itu. Waktu subuh lah yang paling afdal. Waktu zuhur lah yang paling afdal. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ini ada sesuatu benda dalam hati itu. Ini muhasabah untuk kita bersama lah tuan-tuan sekalian. Di sebalik keinginan beribadat itu, ada kalanya kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana dia panggil perasaan riak yang tersembunyi dalam hati itu. Bila kita boleh buat satu ibadat itu berbeza dengan orang lain. Tengok saya ni tiap-tiap hari ni berzikir 10,000, 20,000. Contoh tuan-tuan sekalian, 20,000 kali, 30,000 kali. Dia main perasaan tu. Tapi apa yang Allah Ta'ala atur kita tu, kita tak ikut, tak buat. Sebenarnya berjemaah tak jaga tuan-tuan sekalian. Baca Quran pun tak baca. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, sebagai contoh, setengah jam tuan-tuan ada lah, kita kata waktu pagi, setengah jam tuan-tuan berzikir, zikir dengan mutlak dia panggil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau berselawat ke, beristighfar dan sebagainya, dan zikir yang mutlak 10,000, 20,000 kali. Tapi tuan-tuan tak baca, tak ambil masa sikit untuk baca zikir-zikir pagi petang yang Nabi sebut. Zikir-zikir pagi petang Nabi sebut, tuan-tuan tak sebut, tak baca yang tu. Yakinlah tuan-tuan sekalian, sejuta kali sekalipun tuan-tuan zikir, dia tak akan boleh lawan dengan dia panggil 1-2 zikir ataupun azkar yang mana Nabi sendiri sebut pada waktu itu dengan kelebihan dan sebagainya. Tak akan boleh lawan tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu, bila-bila masa pun bila beribadat tuan-tuan sekalian, susun ibadat itu mesti mengikut keutamaan syariat. Yang fardu, kemudian berikutnya, dan inilah yang menyebabkan para alim ulama kita tuan-tuan sekalian, yang mereka mengarang kitab, yang di antara Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka mengarang kitab Al-Azkar, himpunan zikir-zikir daripada Nabi SAW, di mana dalam zikir-zikir itu diletakkan pada waktu ni sekian-sekian waktu, mana mengikut masa, berdasarkan kepada keterangan yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, memadai dah. Kerana zaman hari ini kita peringatkan, kerana banyak sangat orang dia mengajar itu, ini dan sebagainya, dan menyibukkan kita seolah macam kadang-kadang kita tanya, dalam Islam ni ada banyak kan Nabi, sampai dia kawan petua begini, kawan petua begini. Padahal kita sedia maklum di awal surah tadi pun Allah Ta'ala kata, wa ati'ullah wa rasulah, dan taatlah kamu kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasulullah SAW. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian,
Masuklah. 28.20 masuklah. Awal ya. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.